kita gunakan bahan minggu lepas. Bahan ni ada dalam grup, okay, rujuk je. Saya ada bagi link di situ. So, nombor 11 kita dah bincang minggu lepas. So, kita mulakan perbincangan kita, sambung perbincangan kita hari ni untuk soalan 12, 13 dan seterusnya. Jadi korang jawab dulu, saya bagi masa. Kalau dah siap, kita terus jawapan. Okay? Kita bagi lalan untuk azan sekejap. Saya baru nak mula bincang. Tak apa. Kita bagi lalan untuk azan sekejap.
La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kita harus berbuat mati sebelum Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Okey, terima kasih semua kerana menunggu. Okey, azan baru je tamat. Okey, kita saya dapat lihat sini Is Danish dan juga Umairah baru masuk. Okey, dan juga Abdul Razak. Okey, Arsyad Okey, Arsyad. Oh, tu tak apa. Saya rasa mungkin Arsyad yang sama ke, saya tak pasti. Okey, dengan student dengan pelajar AG dulu. Tak apa. Okey, pelajar, jom kita sambung perbincangan kelas kita pada malam ini. Okey, so tolong rujuk pada dokumen yang saya dah kongsi dalam grup WhatsApp. Sebenarnya itu adalah bahan minggu lepas yang saya gunakan pada hari Rabu ketika kelas ganti selama sejam. Okey, yang kita balas pada bincang itu pada soalan 11. Okey, soalan terakhir kita bincang hari itu pada, jadi kita soalan 11. Rancangan saya pada malam ini ialah untuk subjek yang saya akan buat untuk kertas satu saja, iaitu ini tata bahasa. Okay, dan juga kita sambung soalan pemahaman sebentar lagi. Bahagian B Dan seterusnya untuk sesi subjek English pula. Okay, kita akan buat sedikit mungkin kertas 2. Okay, kertas 2 ada benda yang saya nak buat sikit kertas 2 sebab minggu lepas kita tak buat berdasarkan perbincangan yang sebenar. Dan saya nak masuk sedikit isi tengok nanti macam mana. Okey, jom kita settlekan dulu yang ni. Okey, so soalan nombor 12. Saya ada gariskan beberapa perkara yang bagi saya benda ni pelajar kena tahulah sebagai basic. Okey, sebelum kamu masuk form 4, form 5 benda ni penting So, siapa nak bagi cadangan? Nombor 12 sepatutnya apa jawapan dia? Boleh buka mic atau boleh tulis dekat in-call message chatting room tu. Yang saya garis tu bukan salah bukan salah, bukan betul, tapi benda yang perlu tahu. Okey, Fahana kata nombor 12 di 13 bola. 12 tu saya tengok sekejap Dia kata okey, 12 daun 13 bola. Kalau 12 daun masih satu salah. Okey, kalau 13 bola nombor 1 dan nombor 2 salah. Okey, ada cadangan lain tak? Saya tak kata dia salah, saya tak kata betul. Sementara tu saya lihat Fahana seorang je yang dah tulis nama kehadiran. Mohon yang lain tolong rekodkan kehadiran kamu. Sila tulis nama penuh dan juga nama sekolah kamu sebagai rekod kehadiran kelas kita pada hari ini. Seperti biasa belajar, tolong. Okay, sambil-sambil rekod kehadiran kamu. Siapa nak beritahu jawapan lain? Untuk nombor 12, 13 ya. Mungkin ada yang keliru sikit Okay. Ya, tak ada ke? Senyap semua. Anyway, tolong tulis kehadiran kamu Okey, saya tulis ditebang oleh saya. Okey, sini. Okey, saya akan tulis kat sini ditebang oleh saya ni adalah salah. Okey, so maksudnya pokok kelapa yang condong itu saya tebang. So ini adalah betul. Okey. Saya boleh kata ia adalah apa? Betul. So nombor 1 betul sebenarnya. Kalau nampak ditebang oleh saya, itu yang salah. Okay, kenapa ditebang oleh saya ni salah? Okay, sebab apa Biasa kalau kita nak guna di dan juga oleh, okay, apakah perkataan yang dibenarkan di belakang ni?
Okey, perkataan tersebut ialah kata ganti diri yang ketiga. Okey, kata ganti diri yang ketiga. Itu yang baru boleh. Ditebang oleh saya ni perkataan ni. Okey, lepas kamu guna di oleh ni, apakah perkataan yang dibenarkan? Kata ganti diri ketiga sahaja. Kamu tengok nombor 2 Jawapan nombor 2. Kawasan paya yang luas itu telah ditimbus oleh pemaju. Pemaju adalah kata ganti diri nombor 3. Okey. Pemaju ni adalah kata ganti diri nombor 3. Apa maksud kata diri nombor 3 ni? Tentang orang lain. Tentang orang lain. Dia bukan tentang diri kita sendiri, bukan tentang orang yang sedang bercakap dengan kita. Kalau kata ganti diri nombor 1 apa dia? Saya, aku, Patik, better. Kami. Okay, kami, kita. Walaupun ramai tapi diri awak termasuk dalam bilangan ramai tu. Yang awak gelarkan sebagai saya dan dia, kami. Kita semua, saya dan korang semua, kita semua. So itu melibatkan diri sendiri. Itu adalah kata ganti diri nombor 1. Better, bahasa istana untuk saya. Patik, bahasa istana untuk saya. Hamba, bahasa istana untuk saya. Aku itu adalah kata ganti diri nombor 1. So boleh kata diri nombor 1, maksudnya tak boleh guna di oleh. Betul awak nampak pokok kelapa yang condong itu saya tebang, bukan ditebang oleh saya. So kenapa dia guna saya tebang? Inilah cara yang dibenarkan untuk nombor 1 dan juga nombor 2. Kata ganti diri pertama dan kata ganti diri kedua. Apa kata ganti diri kedua? Orang yang berada di hadapan ketika dalam perbualan. Kalau aku mesti ada engkau. Kalau Patik mesti ada tuanku. Kalau saya mesti ada awak. Kalau ada kita mesti ada kamu. Kita orang, korang. Korang tu kamu semualah. Kamu berdua. Kamu ramai-ramai, kalian. So kalian kata ganti diri kedua. So nombor 1 dengan nombor 2, kamu kalau nak buat perkataan di oleh, tak boleh. Apa cara dia? Tengok dekat nombor 1 tu. Pokok kelapa yang condong itu, katalah raja yang tebang. Pokok kelapa yang condong itu, tuanku tebang. Patik tebang, hamba tebang. Okey, kamu tebang, kalian tebang. Kalau nak guna kalian, tak boleh guna ditebang oleh kalian. Salah, kena guna kalian tebang. Okey. So, syarat dia apa? Dia tak boleh ada di dan oleh. Tapi kalau ada imbuhan kat belakang tu, buangkan. Okay. Pokok kelapa yang condong itu, saya robohkan. Contohlah, okay, rumah yang pusat itu, kami robohkan. Boleh. Imbuhan di belakang dibenarkan. Imbuhan di belakang sahaja yang dibenarkan. Okay. Ini kebetulan perkataan tebang tak ada imbuhan kat belakang. So, jadi macam saya tebang. Selalunya yang ada perkataan ni macam memberikan. So, diberikan oleh. So, kalau diberikan oleh, kalau saya salah. Saya berikan. Pokok kelapa yang condong itu saya berikan. Baru betul. Okay? So, nombor 2, kawasan ni betul. Nombor 2 ni betul. Tak ada masalah. Memang tak ada masalah. Saya rasa tak ada masalah. Okay, nombor 3. Pelbagai pihak telah memberikan pendapat. Kat sini ada isu juga tentang memberikan pendapat dan pandangan. So kalau kamu nak tahu, betul ayat ni. Memberikan pendapat, memberikan pandangan, betul tu. Okay, bagi mengatasi gejala. Ini nak tahu ni. Gejala ponting sekolah ni jadi isu. Kenapa saya gariskan mengatasi? Mungkin ada orang kata membendung. Ada orang kata membasmi. Ada orang kata menyelesaikan. Bagi saya semua tu betul. Okay, gejala ponting sekolah, saya rasa korang semua tahu. Betul lah. Gejala ponting sekolah, gejala sosial. Gejala biasanya melibatkan satu aktiviti masyarakat umum. Itu masuk gejala. Satu aktiviti yang berjangkit. Satu aktiviti yang dilakukan oleh ramai orang. Itu masuk gejala. Budaya, aktiviti, tabiat, rutin. Itu dipanggil gejala. Dan gejala tak semestinya negatif. Ada gejala yang positif. Okay, gejala juga bermaksud tanda-tanda. Okay.
Okey. Macam gejala demam kan, tanda-tanda kan, ciri-ciri. Okay, so ikut ayat kesoalan gejala tu macam mana. Betul kat sini. Nombor 3 pun betul kan, tak ada masalah. So 1, 2, 3 dah betul, tapi dalam pilihan jawapan tak ada pun 1, 2, 3. Ada. Habis kenapa 4 ni dianggap salah? Kenapa 4 ni dianggap salah? Okay, 4 ni dianggap salah kenapa? Okay. Jadi jawapan dia C lah kan? Jawapan dia C. Kenapa 4 salah? Yang saya gariskan tu. Memperbanyakkan tu salah. Haiwan, 5 Azhar. Kenapa? Why? Okay. Siapa nak cadangkan? Kenapa memperbanyakkan tu salah? Habis kalau memperbanyakkan salah, yang betul apa? Apa yang betul? Itu sahaja. Memperbanyak. Asal imbuhan belakang tak ada. Tak boleh kalau buat macam ni je aku. Kan? Dia akan jadi bawah ni kan, macam mana tau. Kalau lah kita guna cantik. Pakai kataan cantik mempercantikkan. Dia akan jadi mencantikkan. Sama ada dua situasi ni. Kalau kamu nak gunakan kat belakang tu, kamu tak boleh guna memper. So apa sebenarnya nota dekat sini? Apa sebenarnya nota dia ni? Saya terus tulis nota dia untuk makluman para pelajar. Okey, nota dia ialah sekejap ya, palu. Apa jadi murid? Saya pun tak pasti kenapa jadi warna murid. Sekejap ya. Oh, ada masalah line ke? Oh, saya punya bukan line, saya punya tadi tu saya punya apa tu problem katnya. Saya punya software tu. Tak apa. Sebentar ya. Maaf atas kesulitan teknikal. Okay, para pelajar yang lain tolong rekodkan kehadiran kamu. Saya tengok baru 2 orang tulis nama ni. Yang lain tolong tulis nama sekolah kamu. Okey. SMK delay betul lah. Kita mula lagi. Okey, jom saya sambung balik Okay, ni saya tadi saya benda tu ada problem sikit. Oh, kenapa? Tiba-tiba je. So,
Okey, ada orang bagi 14 D Okey. So tadi jawapan nombor 13 ni ialah 1, 2, 3. Okey. So kat sini saya nak tambah sikit nota Kenapa dia jadi? Untuk maklumat untuk kes kata adjektif sahaja, okey, kamu hanya dibenarkan 2 imbuhan sahaja. Okey, 2 imbuhan sahaja tau untuk adjektif. Perkataan adjektif kamu hanya dibenarkan 2 imbuhan. Okey, apa perkataan yang bukan adjektif? Contohnya ni. Okey, contohnya lari kan. Contohnya guna. Guna kan adalah kata kerja kan? Mempergunakan, betul? Kata kerja. Okay, kalau kata nama, isteri. Okey. Memperisterikan. Okay, so ini boleh. Mempergunakan boleh, menggunakan boleh, memperisterikan boleh, mengisterikan. Mengisterikan tak ada lah kan? Okey. Okay. So nampak kat sini kat sini kamu tahu untuk kata adjektif saja hanya dibuat. So kau hati-hatilah banyak dengan cantik adalah kata adjektif. Sifat, okay, saiz, warna, perasaan, okay, bilangan, itu semua adalah bilangan bukan kalau jumlah je banyak sikit itu jumlah. Kalau bilangan satu tu itu bukan jumlah adalah sifat okey. So ingat tahu keadaan apa suasana semua adalah kata adjektif. So hanya dibenarkan 2 imbuhan saja. Okey. Tolong take note benda ni sebab banyak aja student saya dekat 5 pun tak ingat benda ni, banyak salah juga. Okey. Okey, jom kita sama nombor 14. Okey, 14 tadi ada student kata jawapan D, makan hati. Makan hati ni macam kecil hati lah kan? Betul tak? Sudah tahun Makcik Syida makan hati dengan sekarang yang tak pulang, yang tidak pulang untuk menziarahinya di kampung. Kan? Makan hati. Kan? So, itulah jawapannya ialah makan hati. Itu saya setuju. Makan hati Okey, hati batu bermasuk degil. Okey. Baik hati kamu tahu, tawar hati ni dah tidak ada lagi perasaan. Okey, tawar hati sudah tidak mempunyai apa-apa lagi perasaan. Okey, nak nombor 15. Okey, apa jawapan nombor 15 agak-agak? Agak apa jawapan nombor 15? D. Oh, okey. Asyad kata 15 jawapan tadi. Seperti sirih pulang ke gagang. Okey. Okey, gagang tau. Bukannya ganggang. Ganggang telefon punya pemegang. Ganggang telefon Ini gagang. Benda lain Okey, sekejap. Saya memang sengaja nak balas kat korang benda ni. Okay. Saya nak stop presenting Okay, kita kalau tengok dalam tadi soalan kamu tu, okay, kita check tu. Check tu Korang tengok sendiri. Seperti, sekejap, saya share screen sekejap. Lupa pula. Okay, seperti ni nampak ni keluar terus itik pulang petang. Okay. Seperti itik pulang petang. Kita tengok apa? Bagai itik pulang petang
orang yang berjalan lambat. Okey, orang yang jalan lambat memang ada slow. Okey, ada juga maksud beritahu orang yang buat kerja perlahan. Orang yang buat kerja lambat, buat kerja perlahan, cakap pun lambat, buat siap pun lambat apa semua, lambat banyakkan kerja. Ada jalan pun lambat, dia lebih kepada seperti itik pulang petang. Terhege-hege. Ada juga cakap macam tu. Terhege-hege. Itu maksud seperti itik pulang petang. Kita tengok masuk peribahasa tu lagi. Okay. Yang kedua, seperti aur dengan tebing, saya semua tahu bekerjasama. Seperti rusa masuk kampung. Kau tengok sendiri Jangan lupa apa ni dah. Ini bila setiap kali peribahasa lupa. Padahal bukan kena tengok. Okey. Seperti rusa masuk kampung. Ni dia. Berasa hairan dan tercengang-cengang apabila berada di tempat yang baru. Bila kau sampai tempat baru yang kau tak pernah tengok, kau rasa pelik. Ada rusa biasa di hutan, tiba-tiba masuk kampung, nampak orang, nampak rumah besar, nampak kereta, kan? Nampak banyak haiwan tak pernah tengok. Itulah dia. Seperti rusa masuk kampung. Jangan lepas ni korang tukar ni. Mentang-mentang dia tempat baru, kau tu dia seperti rusa masuk bandar lah. Jangan dia seperti rusa masuk kampung. Okay, so itu maksud seperti rusa masuk kampung. Okay. Satu lagi peribahasa ialah seperti sirih pulang ke ganggang. Ini kenapa saya buat macam ni? So ada benda saya nak clear yang korang supaya korang jangan jawab pasti. Seperti sirih pulang ke ganggang. Okay. Baik, lambat ni. Kembali ke tempat asalnya. Itu saja. Okey. Kembali ke tempat asal. Tak ada melain lah. Memang tak ada melain. Memang tak ada. Memang kembali ke tempat asalnya. So, apa yang saya nak beritahu ialah, jangan confuse dengan peribahasa hujan emas dengan orang, hujan batu dia sendiri. Lebat dia sendiri. Itu berbeza Itu dia berada di luar negara, tapi dia rasakan negara tanah air dia lagi best. Walaupun dia dapat macam-macam kat negara luar. Itu maksud hujan emas di negara orang. Yang ini dia dah merantau, dia kembali ke tanah air dia. So ini bagai sirih pulang ke ganggang. Dia kembali ke tanah air. Okay. So next. Kita pergi kat mana? Kita tutup lah. So kita pergi pada soalan seterusnya. So kita ada seorang lagi pelajar masuk Patricia Shifa So soalan nombor 16. Jom. Patricia Syafi'i. Okay, siapa ni? Okay, siapa yang lagi yang belum masuk tulis kehadiran tulis sekarang Okay, next. Okay, seperti yang kamu dah dapat share belum ni? Jap. Tidak tidak. So, nombor 16, 17, teruskan sampai nombor 20. Jom kita buat. Dengan pantas cari jawapan. Manakala ada petikan, saya bagi masa sikit untuk korang cari. Tengok macam mana korang cari. 16 hingga 20. Cepat buat sekarang. Saya tunggu.
Korang. Oh, saya baru perasan. Saya tak scroll ke bawah. Oh, okey, Nafana kata 16D, 17D, 18C. Yang lain. Takkan Fana seorang je. Teruskan nombor 19, 20 semua. Okay, Syed kata 16D, 17D, 18D, 20A. Patricia 16, 17D. Okay. Yang lain? Ada lagi tak? Nak share? Okay, tak apa. Saya teruskan. Okay. Majoriti kata 16 tahun. Okay, saya pun setuju sebab saya rasa jawapan A, B ni macam tak logik kan. Sebab dia tanya nasihat. Korang apa tahu soalan perangkap pertama ni kan pantun. Biasa pantun ini pembayang, ini maksud. Okay, tapi kalau kita tengok kan, maksud ni dia bukan direct tau. Maksud dia ni masih lagi menggunakan bahasa kiasan. Okay, menggunakan bahasa kiasan. Maksudnya ada mesej di sebalik ayat ni. Kalau ikut dia baca ikan busuk jangan dibuang, betul lah. Kalau boleh benda yang dah busuk, biasa kita buang tapi janganlah buang. Tapi ayat ni macam bahasa klasik sikit. Buat perencah. Sebenarnya maksudnya jadikan baja. Jadikan baja untuk pokok-pokok. Benda-benda yang kita sisa makanan menjadikan baja untuk tumbuhan. Itu maksud dia. Tapi sebenarnya apa mesej sebenar? Ini sahaja kita sembang. Ini sahaja kita sembang. Tak silap saya, dalam English ada beritahu benda ni. Literary meaning. Literary ini maksud tulisan. So literary meaning yang korang nampak lah. Jangan buang ikan tu sebab kita menjadikan baja si daun kayu, baja untuk tumbuhan. Itu maksud literary. Literary ni bermaksud tulisan ataupun tulisan. Percakapan orang panggil sebagai apa kan saya lupa perkataan tu. Saya lupa dalam bahasa Inggeris apa, tak apalah. So kita ni dalam bahasa ni, bahasa ada dua persembahan. Pertama bahasa penulisan, yang kedua bahasa percakapan. So itu bezanya elemen sastra ni. Elemen sastra ni dia bukan merupakan bahasa penulisan. Tapi sebenarnya di belakang bahasa penulisan dia ada satu lagi dipanggil sebagai mesej sebenar. Okay, the real message. Mesej sebenar. Jadi ke sini ini yang dimaksudkan kat sini. Apakah nasihat terdapat pertama? Okay. So sebenarnya di sebalik jangan buang ikan busuk menjadikan baju tumbuhan ni lah. Kan jangan dibuang. Bagus korang dapat detail bagus. Okay. Okay, next. Nombor 17. Anak sungai lagi berubah, ini kan pula hatinya orang. Okay, Anas Chen nombor 19, bola nombor 20A. Okay, thank you Roman buat share rekod kajian. Okay, 17 17 saya tengok sini. So memang korang semua buat D 17. Okay, hati manusia 17D, hati manusia yang sentiasa berubah. Okay, saya setuju. Saya setuju
Okay, anak sungai lagi berubah, itu keyword dia. Anak sungai lagi berubah. Anak sungai lagi berubah. Yelah sungai kan kejap kona sana, kejap kona sini. Tak dapat dijangka ke manakah arah tuju sungai tersebut. Kan ini kan pula hati manusia. Kan? Okay, so hati manusia sentiasa berubah. So 18, kilat memancar hujan tak lalu. Dia tanya gaya bahasa Okay, para pelajar saya nak share satu benda ni, gaya bahasa. Okay, biasa gaya bahasa kita jumpa dalam petikan perenggan. Untuk cerpen, untuk prosa klasik, cerita klasik macam korang punya form tu pelanduk mengajar memerang ke apa ke. Lepas tu macam korang punya apa lagi, drama. Jadi apa petikan-petikan yang panjang biasanya kita mudah nak detect dia punya kita apa panggil gaya bahasa. Tapi sebenarnya perenggan, petikan perenggan juga sebenarnya ada gaya bahasa yang mudah kita jumpa Yang korang jumpa ni pun salah satu. Dia ada sentak tu So saya tengok sini 18 so memang ada dua orang kata 18C singkup. So betul lah. Memang jawapan dia singkup sebab singkupnya berasal daripada perkataan singkatan Okay, perkataannya adalah disingkatkan, dipendekkan singkup. Okay, jadi apakah responsi anafora dengan simile? Jadi saya nak share nota korang Ini daripada blog seorang cikgu sebenarnya. Jadi saya stop ni sekejap. Saya akan present benda lain untuk korang tengok. Ini saya google je saya tak save pun. Ini saya google saja. Jadi saya kebetulan saya tulis gaya bahasa Komsas. Terus keluar ada beberapa nampak ni seperti yang ni lah. So kamu tengok ni pun dah lama dah ni. Tahun 2009 punya jangan risau. Mesti cikgu valid lagi ke tahun 2009. Setakat ni untuk makluman, elemen Komsas tidak ada sebarang pembaharuan. Mungkin ada di luar sana. Okay, tapi untuk penggunaan konteks dalam sekolah, setakat ni saya tengok tidak ada pembaruan atau penambahan. Okay, so apa yang kamu lihat ni adalah benda yang saya rasa so korang boleh google je blog Cikgu Ayu yang tajuknya gaya bahasa dalam Komsas. So saya zoom kejap, kita tengok satu-satu. So okay. Okay. So diksi diksinya pemilihan dan penulisan kata yang indah sehingga yang contohnya mukanya berisi keriangan. Okey. Biasa saya kalau diksi ni zaman saya rasa dah berubah sikit. Biasanya diksi ni kita guna bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab. Boleh juga. Okey. Okay, yang tak apalah, yang famous personifikasi. Okey, benda yang bukan manusia tapi kita bagi sifat manusia. Pokok kelapa bukan manusia, kita letak mana-mana kan pelik. Kan? Kucing memanggil-manggil. Manggil-manggil saya rasa bukan. Kucing kucing tersenyum memandang ketuanya. Ada kucing senyum. Senyum tu sifat manusia kan. Itu masuk ke kasih Okey. So metafora bahasa menggunakan kata-kata yang tidak menggunakan. Okey, biasanya metafora ni kalau korang tengok dia lebih kepada abstrak. Lautan fikirannya. Apa lautan fikiran Alah, biasa korang tahulah. Dia benda yang kita buat comparison, perbandingan, kita tak guna ibarat bagai contohnya apa tu macam-macam lah, saya malas pergi membayangkan. Okey. Biasanya kalau korang tengok metafora ni adalah perkataan yang memang benda tu kita baca kita faham. Tapi sebenarnya realiti benda tak wujud pun. Kan lautan fikir. Itu maksud dia. Dia nak menunjukkan fikiran luas. Jadi betapa luasnya fikiran itu. Okey. Jadi dia bandingkan dengan laut. Tapi dia tak guna perkataan seperti. Itu maksud dia metafora. Kan? Okay. Simile ialah perbandingan. Okey, dia nak tunjukkan betapa hebatnya atau betapa sesuatu keadaan tu.
Tapi dia gunakan perbandingan. Betapa pucat je muka dia, dia letak seperti mayat. Kan? So itu simile. Dia simile dengan metafora sama. Beza simile letak perkataan perbandingan. Bak umpama bagai. Okay, hyperbola satu, ini semua orang tahu. Perbandingan tak logik melampau. Okay, okay, so beza hyperbola dengan metafora, dia masih lagi perbandingan tau. Cuma hyperbola ni tak logik melampau. Kalau metafora ni nampak macam logik jugalah. Okay. Okay, so nombor 6, okay, paradox. Okay, paradox ni saya rasa dah tak guna dah kot. Okay. Nombor 7, asonansi. Ini yang paling penting. Nombor 7 dengan nombor 8 ni benda yang paling senang kita jumpa untuk yang rangkap. Yang ada rangkap. So sangat penting sebab dia dalam satu rangkap ada 5 perkataan, so sebaris. Dalam sebaris ni yang kita penting kena kenal apa itu asonansi, apa itu aliterasi. Nak tahu asonansi, vokal, aliterasi, konsonan. Korang tahu lah benda ni kan? Kes ni saya ulang kaji je. Okey, pengulangan atau repetisi. Kalau asonansi pengulangan huruf, tapi kalau repetisi bukan salah hijau ini repetisi ni. Repetisi dan pengulangan ialah perkataan. Pengulangan perkataan. Kita tulis pengulangan Okey. Seterusnya nombor 10, inversi. Okey. Pembalikan seorang kata. Okey. Dia susun terbalik-terbalik patah perkataan tersebut. Tapi kita masih lagi boleh faham. Okey. Kan? Biasa kita kata hidupnya serba kekurangan, hidupnya miskin. Kita kata miskin hidupnya, laju memakannya. Okey, berdengkur tidurnya. Itu inversi. Okey, itu masuk inversi. Okey, next. Okey, yang ni kita jumpa dari anafora. Jadi asonansi aliterasi. Okey, sekarang ni anafora partner dia dengan responsi. Ada 3 sekawan. Anafora, responsi dengan epifora. 3 grup ni. Kenapa diorang ni? Ini adalah pengulangan kata di depan baris. Ini yang paling korang kena kuasai sebab dia melibatkan baris. Dia melibatkan perenggan, rangkap, dan korang nampak ada pengulangan-pengulangan. Bila baris pertama dengan baris ketiga ada perkataan pertama tu berulang. Bila. Baris kedua keempat tak ada. So kat sini ialah anafora. Tapi respons ini pula dia di tengah-tengah. Mencipta rumah tempat berlindung, membina bilik tempat berteduh, membina jamban tempat membuang. Okey. Okey, so itulah responsi. Dan dia tak perlu ulang banyak kali. Dia 2 kali dah cukup dah. Kata aslihat saya kalau untuk asonansi dan juga aliterasi, sekurang-kurangnya mesti 3 kali. Okay, asonansi dengan aliterasi ni, dia mesti huruf A ni minimum 3 kali. Baru dianggap sebagai pengulangan huruf. So untuk asonansi dan aliterasi ni kalau pengulangan, walaupun sekali saya, tapi dalam sama, tak ada masalah. Okey. Jadi saya nampak sebenarnya repetisi ni pun tak jauh beza juga dengan anafora, responsi, epifora. Sebab dia lebih kepada pengulangan perkataan. Okay, So kalau anafora awal, responsi tengah dan epifora pun adalah akhir. Okay. So simbol perlambangan ni, okay, ni singkop, kita jumpa tadi singkop. Tidak, tak, okay, ni semua. Okay. Segera, jom kita tutup sharing. Kita patah balik. So kalau siapa tak dapat tangkap, nak juga nota tadi tu, korang boleh buka dekat blog Cikgu Ayu Blog Cikgu Ayu. Saya rasa korang tahu benda tu. Maksudnya korang boleh buka nanti tengok ni. So jom kita tengok balik tadi. So jawab pada singkut. So nombor 19. Okay, ada yang cadangkan bola. Nombor 20 cadangkan A. Kata, kecuali persoalan. Okay.
Okey, Fakih ada okey. Okey, dia kata kecuali guys. Korang siapa yang tersilap cek balik nombor 19 ni kecuali. Maksudnya dalam petikan ni ada 3 persoalan yang kita boleh jumpa dekat nombor 19. Segelintir manusia yang menginginkan sesuatu di luar kemampuan diri. Manusia nak buat sesuatu, nak dapat sesuatu yang dia tak mampu nak dapat. Ada tak sini? Jangan diharap guru di langit. Kilat memancar, hujan tak lalu. Saya rasa ni kot. Okey. Jangan mengharap benda yang kamu tak mampu. Tu saya rasa Tu. Yang inginkan satu di luar kemampuan diri. So dia berkata jangan harap guru kat langit. Kilat memancar. Ini bukan. Kejap. Saya rasa betul lah. Bukan. Saya rasa bukan. Bukan nombor 4. Nombor 3. Kumbang mengidam nak seri bunga. Bunga kembang di puncak gunung. Kumbang ni contohnya dia ingat macam orang zaman dulu dia beritahu orang lelaki kalau kamu nak satu kecantikan ke nak perempuan ke apa benda tapi kenalah berpadan dengan diri sendiri. Janganlah pilih bunga yang kembang di puncak gunung. Okey. Janganlah pilih sesuatu yang jauh daripada diri sendiri. Dia kata puncak gunung. Kita nak pergi gunung belum tentu sampai lagi. Itu maksud dia. So, ada manusia yang inginkan sesuatu di luar kemampuan diri. Ini dia punya mesej nombor 3 ni. Kumbang mengidam nak seri bunga, nak kecantikan bunga. Bunga apa dia nak tu? Bunga yang kumbang kat atas puncak gunung tu. Bunga yang tu yang dia nak tu. Dah banyak-banyak bunga kat bawah ni, sepah bunga bawah. Dia pilih bunga kembang kat puncak gunung. Itu maksud dia menginginkan sesuatu di luar kemampuan diri dia. Itu maksud nombor 3 ni. Okay, nombor 4 ni pula maksud dia apa tau? Nombor 4 ni pula bagi pada pendapat saya jangan diharap guru di langit tidak memancar tak lalu. Okay, kita tunggu hujan Kita tunggu hujan Jadi kita harapkan bunyi guru di langit. So bila bunyi guru di langit kita nampak kilat mancar. Tengok-tengok tiba-tiba panas balik. Hujan tak lalu pun. Saya rasa maksudnya ini mungkin maksud dia. Maksudnya benda tu belum pasti terbaik benar-benar. Ya, betul. Ya. Belum tentu kalau kau dengar bunyi burung, kau nampak kilat, confirm akan hujan. Belum tentu lagi. Kan? Ya betul. Okay. Kita tengok sini persoalan sikap manusia yang terlalu mengharap sesuatu yang belum pasti. Yes. Yang B ni adalah untuk nombor 4. B ni untuk perangkat nombor 4. Okay. C. Sikap membazir perlu dielakkan dalam kehidupan. Ada tak? Ada tak C ni? Sikap membazir perlu dielakkan dalam kehidupan. Mana sikap membazir ni? Siapa tahu sikap membazir ni? Nombor 1. Yelah. Satulah. Benda yang boleh recycle, janganlah kau buang kan? Betul Syed? Okay, Rohman tanya, maksudnya persoalan ada 3 di soalan. Betul Rohman Okay, tadi Asyad kata nombor 3. Nombor 3 betul Syed, betul. Tadi yang A tu nombor 3 betul Syed. Okay. Jadi jawapannya yang D lah. D ni tak ada. Okay. Orang dulu bagi pantun kiasan ni betul-betul dia memang cakap perli cakap serius kan. Okay. Jangan diikut resmi ayam, jangan jadi cayam. Baru buat sekali dia berjaya, dia punya kecoh macam dah 10 kali berjaya kan. Tu nombor 6 kan. Okay. So nombor 20. Okay, melukut di tepi jantang Okay, saya teringat lagu
penyanyi lama, Aisyah ke, saya lupa ya, bagaikan melukut di tepi gantang, ada tiada sama sahaja. Saya lupa lagu-lagu. Okay, tak apa. Kita tengok sebenarnya apa benda maksud melukut tepi gantang. Sekejap ya. Okay. Kau betul. Saya nak cari peribahasa, dia keluar lagu Aisyah, song by Aisyah. Mak. Di tepi gantang, peribahasa. Okay, saya share ya. Stop sharing. Okay. Biasa ya, kalau kita peribahasa ni kita menggelarkan orang lain. Okay. Alamak, benda lah. Okay. Tiba-tiba keluar iklan tak sepatutnya. Okay. Okay. Bagaikan melukut di tepi gandang. Kau tahu sini. Oi. Bahasa ni. Ignore. Okay. So, bagaikan melukut gandang. Okay. Kalau kamu tengok sini ya. Seseorang yang merasakan diri tidak penting. Okay. Biasa kalau kita kan. Kalau kamu nak tahu orang zaman dulu. Dia cipta simpulan bahasa peribahasa ni. Kejap Ya, ada gangguan sekejap. Kita sambung. Okey, orang dulu dicipta peribahasa, simpulan bahasa, benda-benda ni sebenarnya untuk memberi pengajaran. Untuk memberi satu bahasa berlapis supaya orang ingat. Okey, maksud di sebalik perkataan ayat-ayat tersebut. Okay, jadi supaya menjadi ikutan, menjadi contoh pedoman. Okay, jadi kat sini, biasanya dia menunjukkan pada situasi yang berlaku pada orang lain tau. Okay, kau tengok Muhammad tu, tak campur orang, dia sombong betul. Macam katak bawah tempurung. Kan? Jadi korang jangan ikut macam ni tau. So, itu situasi orang. Tapi kalau kamu tengok bagai berlutut bergandang ni, dia tentang diri sendiri. Seseorang yang merasakan dirinya. Sekejap saya share. Dapat tak? Dapat tak? Oh, dia hilang lah. Okay, sekejap ya. Dia hilang tadi. Saya share. Okey dah. Okay. Okay. Seseorang yang merasakan dirinya tak penting. It's all about kita diri sendiri. Ini biasanya tentang orang yang kurang confident. Okay. Orang yang kurang confident. Banyak situasi yang kalau kamu tengok contoh ayat ni disebabkan benda yang negatif. Ada orang yang dalam grup tu dia rasa macam diri tak ada function je. Manakala grup tu semua cakap English, dia semua tak pandai cakap. Jadi diri dia tak ada function je. Itu pun sama juga. Kan? Merasakan diri tak penting pada oleh kerana dia tidak memiliki sebarang pangkat. Tak mampu Dia tengok semua orang bagi macam-macam. Tapi dia tak mampu bagi apa. So, orang macam ni, dia ada kaitan dengan kurang keyakinan diri, kurang rasa berani untuk kehadapan. Dia akan rasa diri dia ni, baik aku tak payah jual aku buat apa pun. Ini yang dikatakan sebagai bagai melukut di tepi gantang. Ada ke tak ada ke sama je. Saya rasa kalau korang tengok cerita dalam cerita lawak kampus ada kot watak macam ni. Saya lupa lah. Lawak kampus. Rasa yang hantu ke mamat yang tangan macam entahlah saya lupa lah Dia ada tak ada sama je cerita tu. Okay. Okay. Tak apa kita stop sharing Okay. So ini pasal peribahasa. Tolong ingat saya memang sengaja share ni supaya korang ingat saya masuk ni. Okay. So back kepada nota kita. Soalan kita. So
Pengapakah penjajah menggambarkan dirinya? Wow. Soalan yang bagi saya menarik ya. Kat mana ni ya? Kat mana? So pantun kiasan ni, penyajak ni sebenarnya dia cakap tentang diri dia ke? Dia menasihati orang lain sebenarnya. Okay, tapi kat mana dia kata diri dia melugut tepi kandang? Ni saya. Saya dagang tidak terpakai macam melukut di tepi kandang. Okay, betul dalam nombor 2. Okay. Saya dagang tidak terpakai. Macam, okay, jom kita tengok. Ni maksudnya deep ni. Okay, tadi ramai kata nombor 20 ni memang saya tengok 2 orang jawab A nombor 20 ni. Penyajak ditinggalkan oleh kekasih. Merasakan dirinya tak dipedulikan oleh orang lain. Okay. So tadi korang tengok dalam maksud peribahasa itu, saya rasa D ni bukan. C pun bukan. Antara A dengan B ni. Okay, jadi saya rasa lebih tepat A lah Dirinya tak dipedulikan orang-orang lain. Okay. Betul? Diri dia, okay, saya rasa A lah memang jawapan dia A. Kalau saya tengok, saya semak skema Okay, betul. Nombor 20 jawapan dia A. Betul. Skema pun kata A. Betul lah. Okay. Okay, sekarang masa dah singkat Saya tak sangka sebenarnya saya nak sentuh dia. Okay, para pelajar. Ini adalah latihan yang sangat penting sebenarnya untuk nombor 1A ni. Aktif pasif Aktif pasif ni benda yang skill yang korang kena kuasai sebenarnya sebab kalau tak kuasai aktif pasif, berkemungkinan kalau keluar ayat songsang, ayat songsang, berkemungkinan kalau korang boleh confuse. Orang suruh buat songsang, kau buat ayat pasif. Orang suruh buat ayat pasif, kau buat songsang. So penting benda tu Okay, tapi saya sebenarnya saya nak sentuh English. So saya rasa baik saya hold dulu BM. So nanti korang buat soalan 1A dengan B ni. Yang B ni senang lah. Yang B ni kamu dah biasa buat kan. Ini senang kan, gabung je kan Okay, yang A ni pun sama tolong buat. Okay. So next class kita akan bincang bahagian B ni termasuk yang ada petikan ni. Okay, termasuk soalan kibat. Okay, kita akan buat jawapan kibat dia. Lepas tu kita akan bincang pasal soalan novel. Novel. Okay. Okay, next. Jom saya tutup dulu untuk subjek BM. Lepas ni saya akan share bahan English pula. Okay, sebentar Saya stop sharing bahan.
Okay, students. So this is the things that we uh, has touched a bit during last class, during last Wednesday, and so we got some overview. Okay, we have discussed an overview about part one. Okay, a bit about part one. That we made some comparison. Okay, with other exercise, and also for part two. Kita ada buat perbandingan sikit part one dan part two ni dengan bahan saya lepas. Okay. Oh yes. So this is our last time. Okay, supposed to be inilah apa soalannya kan. This is the set that I save for you guys. But I think this is not really accurate. The two definitely sample sampel instrumen. Awak tengok ni contoh instrumen contoh yang disediakan oleh lembaga peperiksaan ya. Supposed to be the question should be in the in the types of this lah. Memang sepatutnya macam ni. Yang kamu nampaknya. Okay, supposed to be. And I think most of you during your exam also, okay, you got the question in the same presentation. Kamu dapat soalan yang dalam bentuk macam ni kan. Okay, the difference are, okay, what are those words in the middle and the at the side of the cabang-cabang ni lah kan. All the links that related, but basically usually it's all about WH question. Okay, where, when, what, who, how, and why. Sometimes it could be changed or which. Yeah, usually all of these are related. Semua ni memang ada lah. Okay, the only major difference adalah perkataan di tengah ni. It could be open house. It could be Independence Day, or it could be anything. Kan belajar ada experience ke, holiday ke, apa benda ke, so macam-macam kat sini. Kan? Okay. So, okay, saya nak discuss detail pasal ni. Okay, just okay, about this one, okay, I will not touch really much about this. So maybe we'll go straight to look the several types of sample answer. Mungkin next time saya akan buat first cooking, macam mana sampel jawapan ni. So saya akan tunjuk skema jawapan. Okay, I've done this previously dengan ketika kelas online pada bulan 5 sehingga bulan 10 lepas. Okay, during our online classes starting from last year March until last October. Okay, the method that I've used with the students, okay, dengan sudara-sudara lain, maybe some of you involved, okay, ada yang korang dah join hari tu. The method I've used during that period by comparing the the sample answer ataupun dia punya apa skema answer lah. The answer scheme, skema jawapan tu saya bagi student saya baca dulu. Tengok soalan saya bagi tengok jawapan macam mana. Lepas tu saya buat bentuk jawapan tu macam mana kan. Kan itu yang saya expose cara method dengan student saya. Sebab tujuan saya lah supaya they got the confidence how to start their answer, how to get the ideas, how to start the answer, how to act. Kadang-kadang first paragraph boleh buat, lepas tu nak masuk second picture or second point tak nak tulis apa dah. Dan, macam itulah kan. Okay, but basically inilah. Okay, so cooking semua. Okay, nanti kita akan buat benda ni, kita akan compare juga dengan yang last time saya punya bahan yang ni ya. Saya tak kat sini.
Okay, saya akan compare kat dengan ni ya. Yang saya dah pernah buat ni dengan student saya last Oktober lepas. Macam mana nak gunakan elemen satu, number 1 dan number 6 ni. Okay ya. Macam mana kita nak adapt. Okay. So next time, maybe korang boleh copy part of this skill. Nombor 1 hingga 6 ni. Keluarlah apa saja soalan pun, kita boleh ambil number 1 dan number 6. Which is, okay, I think most of you already know that sebenarnya soalan yang bahagian ni actually will be bring similarly to your Form 4 and SPM level. Akan dibawa lebih kurang semua kan? Serupa kan? Okay, next, continue. So, saya skip yang ni. Okay, jom kita tengok sini. So, we will go to part 2. Okay, so, students, apa sebenarnya yang kita nak tulis ni? What should we list down in order that the essay will be in a very good development? Maksudnya, kita nak rangka jawapan kita ni. Banyak student bila kata pasal rangka jawapan, rangka karangan, plan your essay, tu tak tahu apa nak kena buat. Okay. Sebenarnya apa yang korang nampak ni, this is a very basic rangka, a very basic plan. Yang mana usually kalau karangan biasa diberi arahan, tajuk diberi, lepas tu kena nyatakan apa, faedah, benefit apa semua kan. So kat situ student tak tahu nak tulis apa. Kat sini student, kamu nampak kat sini, dah bagi kamu rangka tau. Why ni macam mana nak tulis, how macam mana nak tulis, who apa benda, what, okay. Where tu. So ini adalah rangka sebenarnya. This is your frame. Okay, your essay frame sebenarnya. Jadi seorang takkan lari daripada tajuk ni. Kalau why you celebrate? Where you go? When you celebrate? Nampak tak? What you do during celebration? So dia akan pastikan awak bercerita kembali kepada topik. So you have to realize. Kau kena sedar pada ni. Itu yang paling penting. So jom jom kita decide yang sebenarnya mana yang nombor 1, nombor 3. Sebenarnya dia terpulang tau kepada pelajar. Tapi biasanya kalau kita guna common way lah, cara yang kita panggil lah, biasalah orang buat kan, supaya mudahlah pemeriksa nak tanda kan. Biasa a celebration you enjoy ni, kalau saya kan, saya akan letak another satu lagi kat sini tau. Saya tambah tu lagi ni, a celebration that you enjoy ni, saya akan letak dia punya kat situ title. Okay, ataupun topik. Okay, ataupun main event. Okay, so bergantung kepada dalam ni tengah-tengah ni pasal apa. Okay, tapi kat sini kalau kita tengok a celebration you enjoy ni, tajuk dia sendiri, the topic itself is about a celebration. So a celebration should be a certain celebration. Sebuah sambutan mestilah berkaitan dengan sebuah sambutan yang tertentu. A certain celebration. Okay, mestilah sambutan tu ada nama. Oh, letak sini, saya tulis sini. Name. Okay, name of event. Nama event tersebut. Jadi mestilah sambutan tu ada nama kan? Sambutan apa? So kalau korang pilih sambutan ni banyak. Maybe sambutan birthday, maybe sambutan ulang tahun kan? Annual what? Okay, ulang tahun apa? Annual birthday celebration, ulang tahun kelahiran. Ataupun annual family day ke? Ataupun korang punya cuti tahunan ke kan? Apa? Melancong tahunan. So annual, kita panggil holiday trip, okay, annual vacation, percutian tahunan. Apa dia? Saya tak dengar, ada orang cakap lah tadi. Sorry Kejap patutlah. Okay, ada disturb tadi. Okay, sambung.
So kena lah beritahu benda ni. Tahu. So you kena decide lah. Okay. So sekarang saya nak pergi kat mana? So lepas saya beri topik ni, katalah let's say saya letak kat sini saya punya event saya, apa lah? Apa yang saya nak enjoy apa celebration yang saya enjoy, what celebration that I really enjoy. Okay, kita panggil kat situ apa lah. Kaya. Apa dia? Ada cadangan. Okay, satu lagi saya ada suggestion. Korang jangan pilih benda yang mengarut Contoh korang nak maju berbuka puasa. Kan? Family korang meriah. Okay, cadangan saya tolong fake. Korang boleh fake tau. Tak semestinya korang kena ikut yang korang biasa buat. For example, contohnya korang kata sambutan buka puasa dengan family semua, saudara mara datang semua kan. Tapi maybe in that event, there are a lot of vocabulary limitation. Contohnya korang fikir, apa buka puasa apa lah? Sudah jenuh, nak fikir tajuk buka puasa dah masa dah. Tolonglah. Kan? Tak apa Jadi, masa saya fake kat sini lah, korang reka hentam je lah. Carilah celebration senang. Buat open house, senang. Semua orang boleh faham. Kan? Okay? Ataupun buat hari raya. Kan? Tak ada hal. Okay? Apa sajalah kan? Senang family day. Okay? So, kalau saya pilih yang celebration yang saya enjoy apa yang nampak macam susah tapi sebenarnya simple je. Family day lah family day lah senang family day. Tapi student saya baru-baru ni juga family day juga. Apa yang nampak lain apa ada suggestion tak students? Family day tu family gathering lah. Okay, well celebration you enjoy korang boleh katakan sekolah punya event, boleh? Contoh kata school sports day, hari sukan sekolah, boleh? Okay. Tapi tengok juga kesesuaian, ada tak boleh where you go. Masa tak kena lah pula where you go kan. Jadi tengoklah. Satu lagi saya dah highlight kat sini kejap Okay, one more thing saya nak highlight kat sini. Saya nak betul-betul emphasize kat sini Student, please dia kata kat sini you may. Korang dibenarkan. Korang boleh, you may. Jadi semua. Perlu tak dalam ni korang punya AC ni masukkan 6 all of this. Not certain. Tak semestinya nak masuk 3 saja pun boleh. Okay. But if you have more, it is advantageous to you. Okay. Lebih bagus kepada awak sebab awak banyak benda boleh share. And also it easier for the examiner to provide many marks to you kan. Untuk korang kan. Taklah makan boleh bagi. Sebab ada banyak benda yang korang share. Korang boleh explain kat situ kan. Okay, walau bagaimanapun korang nak pilih yang kata pasal sports day sekolah. Korang tak kata where you go. Korang boleh kata kat mana tempat tu dianjurkan. Where it held. It's all about where. So jangan terikat sangat dengan ayat dia ni. You go ni. Okay. So tak semestinya about you. Kadang-kadang dia event orang lain, kamu diajak bersama. Kadang-kadang event sekolah, masyarakat buat event tu kat kampung kamu. Katalah diorang korang punya taman punya masjid ke surau ke buat event kan tahunan, buat hari raya korban sembelih lembu kan. Takkan nak buat where you go. So where it organised, di manakah ia dianjurkan. Macam tu. Okay. So it's penting tau kita buat discussion macam ni. So korang more open, tak terlalu rigid, tak terlalu
Bila kata celebration je mesti nak fikir benda yang celebrate. Not certainly. Okay, as long as korang boleh explain benda tu, korang enjoy. Benda tu ada satu keraian. Mana bukan you buat pun, tapi you as a participant pun boleh. Tahu? Okay. Okay. So in the class we have been talking about celebrations. Okay. So benda ni memang very general lah. Celebration kan. Okay. Okay, jom saya nak bincang biasalah. Kalau nak buat a very good essay, soalan essay yang flow dia cantik. Flow cantik Standard itulah title ataupun nama event tersebut. Okay, yang kedua, korang buat when. Ataupun when ni korang boleh buat yang first. Tak ada masalah. Okay, when ni buat yang first. Tak ada masalah. Beritahu during last school holiday. Okay, macam tu. Tak ada masalah. Boleh juga. Okay. So, nombor 3, biasanya kita akan letak dengan ni lah. Kat mana lokasi dia. Okay. Biasanya kadang-kadang saya tengok sampel jawapan kan. Nombor 1, 2, 3 ni di bawah satu paragraf. First paragraph. Ini standard. Memang biasanya opening sebuah essay, kita bagi tahu dia punya apa tahu, latar belakang event. So kat situ dia apa tu? Dia punya latar belakang. Atau kita panggil kat situ dia panggil background of the event lah. So background essay. So maksudnya kat sini kalau celebration dia, apa background celebration? Apakah latar belakang sambutan tersebut? So it's about the name. Okay. Lepas tu dia punya date dia, tarikh dia ke ataupun dia punya tempo dia, time lah. Kan date, time. Okay, lepas tu kat sini location. So benda ni standard dalam sebuah introduction ataupun dalam sebuah ni. So ini kita bagi plan. Kurang ini baru first paragraph. So biasakan buat macam ni. Tapi cikgu kalau tak buat macam tak boleh. Tak apa.